Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum, dan kita bersama dengan Pertubuhan Mihrab sekarang, Alhamdulillah, dan di talian Skype sekarang bersama dengan saya adalah Duta Pertubuhan Mihrab, iaitu yang bahagia Syekhana Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Harapnya Ustaz sihat di sana, insya-Allah. Ustaz, topik kita, Alhamdulillah. Ustaz, topik kita hari ini pengorbanan harta demi kemuliaan agama, subhanallah. Hari ini kalau kita lihat atas realiti sahabat kita di Palestin, subhanallah. Tanya saja anak-anak muda hari ini, jom kita ke sana berperang, berkorban jiwa dan raga kita. Semua nak sangat, Ustaz. Tapi sebenarnya masya-Allah, sebenarnya dalam Islam juga bukan saja menuntut pengorbanan jiwa saja, Ustaz, tetapi untuk menaikkan kemuliaan agama ini ada juga pengorbanan harta. Mungkin Ustaz boleh bantu kami pencerahan bagaimana pentingnya juga pengorbanan harta demi kemuliaan agama ni, Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Naufal serta seluruh penonton TV Al-Hijrah, alhamdulillah, syukur banyak pada Allah SWT. Apa yang berlaku di Gaza ni memang sangat menyentuh hati kita dan menjentik sebenarnya pemikiran kita sejauh mana kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tengok mereka yang berada di sana semuanya berkorban. Diorang berkorban jiwa dan raga, harta, masa, tenaga, bahkan nyawa mereka, semuanya mereka korbankan untuk mempertahankan bumi umat Islam. Jadi satu pengorbanan yang memang kita harapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala jugalah yang akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Tentu sekali lah kita yakin dengan janji Allah SWT untuk mereka yang mati syahid, syurgalah balasan untuk mereka. Jadi bila kita perhatikan apa yang berlaku di sana, tentu sekali lah kita terfikir apa benda lagi yang patut kita lakukan. Bila Allah SWT ceritakan tentang berjihad di jalan Allah SWT, banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang alladzina yujahidun wa may yujahid alladzina, pelbagai ayat yang menceritakan tentang jihad. Allah Ta'ala ceritakan jihad itu dengan harta dan juga dengan jiwa, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga jiwa mereka. Dan ulama tafsir menceritakan tentang kenapa Allah Ta'ala dahulukan harta sebelum jiwa. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Kan? Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ulama tafsir kata salah satu faktornya adalah kerana ada orang dia nampak jihad itu dengan jiwa, dengan nyawa semata-mata. Tetapi apabila nak keluarkan ataupun nak mengorbankan harta tu, ada sedikit rasa kerekut, ada sedikit rasa berat. Kan? Sebab kita masih hidup kan, kita fikir harta ni nak guna lagi, aku nak bayar tu, aku nak bayar ni, aku nak belanja tu, aku nak belanja ni, dan apa kita panggil perancangan kewangan kita masa depan dan sebagainya. Jadi ini yang menuntut kepada pengorbanan. Sebab bila kita panggil korban ataupun tadhiyah dalam bahasa Arab, korban ni dia takkan berlaku melainkan apabila kita buat sesuatu sampai keluar daripada zon selesa kita. Kalau masih lagi dalam zon selesa, itu tak dipanggil sebagai korban lagi. Kita tak boleh kata kita berkorban, kita bagi RM1,000 sedangkan dalam poket kita ada RM1,000,000. Kan? Yang itu kita masih lagi tak panggil berkorban. Mungkin ada orang bagi RM5, itu dikira sebagai berkorban sebab dalam poket dia mungkin ada RM10 aja. Kan? Sebab pengorbanan ni dia menuntut kepada kita keluar daripada zon keselesaan kita. Itu asasnya, pokoknya begitu. Namun begitu,
semua pengorbanan itu Allah SWT letakkan dia punya ikatannya adalah ataupun syaratnya adalah mestilah fi sabilillah, pada jalan Allah, kerana Allah, demi Allah Ta'ala. Maksudnya untuk menegakkan agama Allah, untuk membantu agama Allah, bukannya untuk diri sendiri. Sebab kita semua boleh berkorban, semua kita ada pengorbanan. Kita keluar bangun pagi-pagi, keluar pergi bekerja, mencari nafkah. Itu seorang ayah, mungkin seorang ibu juga. Kemudiannya berkorban untuk anak-anak, kita berkorban masa, kita berkorban tenaga, kita berkorban perasaan dan sebagainya. Ibu-ibu yang berada di rumah semuanya berkorban, kan? Tetapi kita tanya pada diri kita, kita korban ini kerana Allah ataupun ada kepentingan untuk diri kita sendiri. So kalau yang dikira pengorbanan yang sebenarnya syiar Allah adalah apabila dilakukan hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Subhanallah, keluar daripada zon selesa. Subhanallah, itu sebenarnya yang sukar. Sebab manusia hari ini keluarnya bekerja, Ustaz, sebab untuk mencari keselesaan, tetapi dituntut untuk keluar daripada zon selesa untuk berkorban. Ini subhanallah satu benda yang pastinya menuntut banyak menuntut sesuatu daripada seseorang itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lagi untuk keluar daripada zon selesa untuk berkorban itu sendiri, apakah kelebihannya dan juga bahagian mana yang perlu kami korbankan harta kami untuk mendapatkan kemuliaan agama ni, Ustaz? Jadi bila kita korbankan harta, korbankan tenaga, masa, jiwa kita dan sebagainya, kita kata kita keluar daripada zon selesa, betul mungkin untuk kita mencari keselesaan. Tapi kita fikir keselesaan dunia ataupun keselesaan akhirat. Kita nak cari keselesaan akhirat, kita keluar daripada zon selesa kita di dunia. Maka itulah yang terbaik. So macam mana kita nak keluar daripada zon selesa di dunia ini? Contohnya kita keluarkan harta kita, kita korbankan masa kita, tenaga kita, pemikiran kita. Kan ada saja waktu-waktu yang kita boleh duduk relax, lepak aja, kita fikirkan kerah kita punya minda untuk agama, untuk umat Islam dan sebagainya. Harta yang kita keluarkan, kita kena fikir bahawasanya bila kita korbankan tu, dia tak akan rugi. Sebab kita korban dunia kadang-kadang rugi. Ada orang korban untuk ahem-ahem dia kan. Dia korban macam-macam kan. Dia keluarkan harta apa semua, sekali ditinggalkan. Aduh kan. Ada orang berkorban untuk bos. Kan, sekali bos tak hargai, kan, dipecat aja dia dan sebagainya. Memang pengorbanan untuk manusia mungkin dapat balasan, mungkin tidak. Kalau balasan pun, balasannya tak setimpal mana. Tapi pengorbanan untuk Allah SWT, di jalan Allah SWT, ganjarannya pasti sangat-sangat luas. Kita tahu bila kita berkorban harta kita, Allah hapuskan dosa kita. Berapa sangat yang kita keluarkan duit kita, korbankan harta kita tu untuk menebus segala dosa kita, nak kuatkan iman kita, nak dapat pahala berlipat ganda, nak dapat kemuliaan dunia dan akhirat, nak hindarkan diri kita daripada musibah, nak dapatkan umur yang panjang, nak panjangkan amalan pahala, nak dapat doa malaikat dan sebagainya. Semua perkara-perkara ni tentulah berbaloi apabila kita berkorban. Subhanallah, pastinya untuk kemuliaan agama di dunia, keselesaan di akhirat, insya-Allah. Ustaz, bagaimana agaknya untuk para penonton nak berkorban harta mereka untuk pertubuhan mihrab sendiri, untuk aset-aset dalam pertubuhan mihrab? Ustaz, silakan Ustaz, bagaimana? Jadi seperti biasa, pertubuhan mihrab dengan kempen membangun aset-aset Islamnya, kita jalankan untuk jaga ataupun kita cuba untuk bantu keperluan beberapa buah masjid di negara kita sendiri dan juga untuk beberapa tahfiz yang terpilih. Gambar yang tertera di skrin TV kita ni adalah gambar Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam di Kajang yang dah lebih kurang 90% siap. Kalau kita tengok, Ustaz macam dah boleh duduk, macam boleh semayang je kat dalam tu. Belum lagi kan. Bila kita kata 90% siap ni, sebenarnya final 10% itulah yang paling dahsyat sekali yang kita perlukan kewangan dia. Projek ni dah mula daripada tahun 2016. Tapi kita harapkan mudah-mudahan cepatlah jemaah di sana dapat mengimarahkan Masjid Al-Falah ni. Seperti mana namanya pun Al-Falah, sebagai kejayaan. Mudah-mudahan bila kita bantu juga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Daripada tahun 2016 sampai sekarang, maknanya dah lama tau, tak siap-siap lagi ni. Kita harapkan mudah-mudahan akhir tahun ni ataupun selewat-lewatnya Ramadan tahun ni, maknanya lagi berapa bulan, lagi 4 bulan je lagi ni, insya-Allah mudah-mudahan dapatlah dimanfaatkan Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam ini. Kalau kita tengok keadaan masjid yang lama tu kat depan tu memang dah sangat uzur. Pasal masjid yang lama tu daripada tahun 1959 lagi tau. Memang dah uzur sangat. Jadi bila kerajaan buka Putrajaya, maka diperlukan satu masjid yang baru. Jadi Masjid Al-Falah ni pun dibina lah. Kalau tengok sangat cantik, meraikaan dia macam masjid dekat Turki sana kan. Jadi insya-Allah
sekarang ni kita dah mulakan sikit kerja-kerja elektrik. Kita tengok tadi ada wiring dan sebagainya, ada pemasangan PA sistem, tangki septik dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita cepatlah dapat manfaatkan, dan kita boleh bayangkanlah, tujuan kita tengok video ni adalah kita boleh bayangkan setiap orang yang solat dalam tu. Ada imamnya, ada makmumnya, ada gurunya, ada muridnya yang belajar, ada jemaah yang baca Quran, ada anak-anak yang sedang belajar dan sebagainya. Semua itu insya-Allah adalah saham pahala yang berpanjangan untuk kita. Jadi marilah sama-sama kita tingkatkan lagi bantuan kita, bantuan dana untuk pembinaan Masjid Al-Falah ni melalui kat situ dah tertera di skrin TV kita. Layari saja www.infakmihrab.com ataupun terus hubungi nombor WhatsApp yang tertera 0111932876. Terus sahaja kontak, insya-Allah ada petugas kita yang akan melayani, akan menyantuni dan akan memberikan maklumat bagaimana nak membantu, dan juga boleh scan QR code macam biasa, keluarkan handphone dan scan saja QR code yang tertera. Mudah-mudahan pahala dan rezeki kita berlipat kali ganda, dan korban kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan rugi, kita akan nampak hasilnya di akhirat nanti. Amin, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Syekhana Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab. Sama-sama kita membantu Pertubuhan Mihrab untuk kempen membangun aset-aset Islam, insya-Allah. Keselesaan kita di akhirat sana, insya-Allah. Kita berhenti berehat seketika. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Jangan ke mana para penonton sekalian. Bertemu selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.